بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan macam biasa, Abli mendoakan korang semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya, di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. Okay guys, kali ni Abli nak share dengan korang sebuah kisah ataupun pengalaman mistik yang dikongsikan kepada Abli oleh sepupu Abli sendiri. So, tu one of the cerita yang I nak cerita kat Lee lah. Mana tahu dia boleh masukkan dalam dia punya YouTube. Dan pengalaman dia ni, kisah seram yang dilalui ini berlaku tak lama juga sebelum kita pandemik hari tu. Dan masa tu kita masih lagi kehidupan yang sebelum ni lah, boleh bercuti, boleh berjalan ke sana sini. So pengalaman sepupu Abli ni semasa dia bercuti di sebuah resort di Melaka. So sebelum Abli mulakan cerita ni, apa kata korang regang-regangkan jari tu. Bagi yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan loceng. Kalau yang dah subscribe tu, macam biasalah, teruskan support channel Lilia Pictures. Let's go, we jump into the story. Kisah ni berlaku pada tahun 2018, di mana sepupu Abli ni, dia dengan 3 orang kawan dia, so dia orang berempat lah, pergi bercuti di sebuah resort di Melaka. Percutian dia orang ni 2 hari 1 malam je. Cuma dalam malam yang dia orang menginap tu, sepupu Abli ni memang kau-kau lah, kena kacau, gangguan di resort tersebut. Jadi dipendekkan cerita, sepupu Abli ni kawan-kawan dia dah sampai, dia orang dah check in, dia orang lepak-lepak, rehat-rehat. Resort tu ada 2 bilik, okay, dalam apartmen yang dia menginap tu lah. So malam tu, lepas dia orang dah makan malam apa semua, sepupu Abli ni dia lepak lah dalam bilik dia. Bilik dia ada beranda dekat pintu bilik dia. Jadi yang kawan-kawan dia yang lain ni nak keluar semula, nak pergi ronda-ronda Bandar Melaka. So yang sepupu Abli ni boleh pula dia masa tu dia agak kepenatan. Jadi dia ambil keputusan untuk tinggal di resort tu dan nak layan phone je lah seseorang, sementara member dia lain ni keluar pergi ronda-ronda Bandar Melaka malam tu. Mengikut cerita daripada sepupu Abli ni, masa kejadian tu berlaku, dia memang dah rasa tak sedap hati dah masa mula-mula sampai kat resort tu. Okey, dekat apartmen tu lah, masa dia orang mula-mula check in tu, petang tu, sepupu Abli ni pun dah start shock. Dia orang check in kat tingkat 3 tau. Masa dia naik kat tingkat 3 tu, lepas dah dapat kunci bilik tu, apartmen tu, sepupu Abli ni dia naik dulu, naik lift. Yang member dia ni dapat bawah lagi, ada yang isap okok, ada yang ambil gambar. So dia bawa beg dia dengan kunci, naik dulu ke apartmen, ke bilik dia lah. Sampai tingkat 3, lift terbuka, dan dia nampak seorang makcik, macam makcik cleaner tau, tengah tolak troli yang bawa barang-barang cleaner tu, okey, ke lorong mananya melintas. Lalu nampak sekali imbas masa pintu lift terbuka. Okey, jadi sepupu Abli ni dia nak bertanya makcik cleaner tu lah, bilik tu belah mana kan, bilik apartmen dia orang ni belah mana. Tapi masa kelam kabut nak keluar lift tu, beg dia tersangkut dekat lift tu, dan bila dia dapat tarik beg dia keluar, dia pergi cari makcik cleaner tadi. Makcik cleaner tu dah tak ada. Di sepanjang lorong tu dia cari, memang tak ada. So dia tengok kat kunci bilik dia cari bilik dia lah, okey, tapi tak ada langsung kesan makcik cleaner tadi. Ataupun biasa kalau kita tengok, kalau cleaner tengah
room service, ada pintu bilik yang terbuka dan troli dia tinggal kat luar kan. Tapi sepupu Abli cakap masa tu memang tak ada langsung, sunyi sepi, memang tak ada kesan-kesan orang yang baru lalu ataupun cleaner room service tengah masuk bilik untuk room service lah kan, cleaner kan. Jadi sepupu Abli ni dah tak syok dah. So dia pun tanpa buang masa, tanpa melengah lagi, dia pun masuk je lah ke apartment yang dia check in tu. Itu kisah yang berlaku masa mula sampai. Dia dah start shock. Tapi dia cuma fikir positif lah. Dia kata mungkin makcik tu dah masuk dalam rumah kan, dah tutup pintu, so memang tak nampak kesan-kesan lah kan ada orang. Cuma terlalu cepat. Maknanya dia keluar dari lift tu sangkut beg sekejap je, sebab dia baru lepas nampak makcik tu tolak troli. Dan dia pergi tengok dah tak ada. So berbalik pada kisah yang di malam tersebut pula, kawan-kawan dia ni keluar pergi berjalan ronda-ronda Bandar Melaka. So sepupu Abli tinggal lah seorang dalam bilik main phone. Dan dia kata masa tu dia tengok dekat YouTube detik 12 malam. Dia ni memang suka layan cerita-cerita seram. So that's why dia share kat Abli lah pengalaman dia ni. Lebih kurang dalam pukul 10 lebih, pukul 11 macam tu. Masa tu dia tengok phone, tengok detik 12 malam tu, cerita seram tu, atas katil dalam bilik dia lah. So bilik dia ni ada balkoni, ada tingkap, dan nampak ke arah blok berhadapan dengan blok apartmen dia ni. Apa yang berlaku guys masa tu? Masa sepupu Abli tengah layan cerita seram tu, tiba-tiba ada rasa angin dari luar masuk tau, macam kuat tau, melalui tingkap tu. So dia pun macam terkejut dan dia nak tutup tingkap tu lah. Bila dia pergi je kat tingkap tu guys, apa yang mengejutkan sepupu Abli ni, dia ternampak di bangunan seberang berhadapan dengan apartmen dia ni, lebih kurang dalam tingkat 6 ataupun 7 macam tu. Dia tinggi sikit daripada bilik sepupu Abli ni, sebab masa tu sepupu Abli cakap dia macam mendongak sikit tengok. Dia ternampak kain putih, okey, bukan sangkut dekat balkoni rumah tu tau, apartmen tu, tapi dia macam dia terawang-awang di hadapan balkoni tu. So mula-mula dia ni tak fikir yang pelik-pelik lah, mungkin orang sidai tuala ke apa kan. Tapi bila dia tengok semula keadaan bilik tu yang gelap, tak ada orang, dan keadaan kain tu seperti seseorang yang pakai baju putih sedang berjalan mundar-mandir di balkoni tersebut. So masa tu sepupu Abli dah rasa tak sedap hati, dia dah rasa seriau dah. So dia lagi terkejut tau, tersentak. Dia cepat-cepat nak tutup tingkap bilik dia, tiba-tiba tak boleh tutup sampai habis, dia sangkut macam tu kan. So dia pun okey, tak apalah, dia kata mungkin tu halusinasi dia. Dia pun think positif, dia balik atas katil semula, dia ambil phone dia, dia menghadap ke sebelah yang tak menghadap tingkap tu lah. And then nak dijadikan cerita pula, masa tu benda tu memang nak mengacau sepupu Abli ni lah Dia masih lagi layan cerita seram tu dekat phone, dan tiba-tiba guys, dia terdengar macam ada suara perempuan yang gelak-gelak kecil di balkoni bilik dia. So dia dah rasa macam pelik. Mula dia ingat dalam phone dia kan, tapi dalam phone dia tak ada perempuan gelak. Dia dengar dekat balkoni bilik dia. Dan dia paling ke sebelah, dia pusing badan dia. Kelibat ataupun baju putih yang dia nampak dekat blok sebelah sana, apartmen depan dia tu, dah ada bertenggek di balkoni bilik dia guys. Dia nampak dengan jelas seorang perempuan dengan rambut sehingga paras pinggang duduk bertenggek di atas balkoni. Kalau orang biasa takkan berani duduk atas balkoni macam tu. Kaki dia, orang kata macam mana, macam duduk berbuai-buai kaki macam tu, tapi di balkoni bilik tu. So memang sepupu Abli ni takut gila. Dia tak boleh kata apa dah. Tingkap pun dah tak boleh tutup habis. Dia selubung badan dia dengan selimut. Dia terus paksa diri dia tidur masa tu. And then keesokan harinya guys, bila sepupu Abli ni tanya kawan-kawan dia lagi, 3 orang tu, ada nampak, ada dengar apa-apa tak, okay, sepanjang duduk di apartmen tu. Dan dia juga cerita kat kawan-kawan dia tu yang dia nampak
kelibat perempuan dekat balkoni dan juga di apartmen seberang apartmen itu. Kawan-kawan dia ni macam separuh percaya dan tak percaya lah kan. Ada yang dia kata, betul ke kau ni, aku tak nampak apa-apa kan. So sepupu Abli macam frust lah juga kan. Mungkin dia seorang je nampak, tapi apa-apa pun malam tu memang malam yang tragik bagi sepupu Abli ni. Dan dia kata, dia cerita kat Abli, lepas ni dia tak nak pergi dah dekat resort tersebut lah. Just imagine dia tengah seorang tu, dia nampak benda tu. Mujurlah makhluk tu tak masuk dan duduk kat sebelah dia dalam bilik tu. Mungkin sebab resort tu dah lama, dah tak ramai, jarang-jarang orang duduk, adalah benda-benda lain kot dekat situ. Jadi sampai sini dahulu kisah yang boleh dapat sharekan dengan korang kali ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di Lab Pictures. Salam sayang dari Lab Pictures. Assalamualaikum. Bye bye.